Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madani kepada semua para penonton kita dalam rancangan ataupun program kita Sembang Songkok Tinggi, Sembang Tak Kosong Tapi Berisi. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mana yang belum like, share dan subscribe rancangan kami, silalah tekan button yang disediakan supaya kita dapat berkongsi maklumat dengan cara yang cukup bersantai dan yang terkini. Info-info yang bermanfaat ini kita perlulah berkongsi sama. Kali ini saya Abon dan juga saya Imam. Kami berdua akan mengupas satu tajuk yang cukup misteri dan juga menjadi perbualan hangat jugalah yang sering diperkatakan antara percaya dengan tidak, kerana ia sentiasa bermain dalam masyarakat kita, iaitu alam ghaib. Baik, kita teruskan persoalan kita kepada Imam. Tentunya kita ni sering bercakap tentang dosa, pahala, syurga, neraka, malaikat dan kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran pun mengatakan alam ghaib ni. Jadi antara kita percaya atau tidak, agaknya macam mana Imam, sejauh mana yang perlu kita percaya supaya ianya terarah kepada saranan Islam itu sendiri, supaya tidak tergelincir daripada permasalahan khurafat, Ustaz? Pertama sekali, bila kita sebut tentang alam ghaib, dalam rukun iman kita sendiri tu, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, maka kita akan berpegang kepada 5 prinsip atau 5 rukun. Itu rukun Islam. Dan dalam masa yang sama, kita juga perlu berpegang pada prinsip 6 rukun iman. Dan rukun iman itu sendirilah yang nak menceritakan tentang alam ghaib. Tapi kita ni bila kita sebut tentang alam ghaib, akan nampak hantu, pocong, kena sorok dengan bunian dan sebagainya. Itu je dia nampak alam ghaib. Padahal dalam rukun iman kita tu semua dah cerita tentang alam ghaib. Percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada Nabi semua, kecuali kitab lah. Termasuklah hari kiamat juga alam ghaib, dan juga qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lain-lain yang kita sebutkan tadi tu, syurga, neraka, padang mahsyar dan sebagainya, itu adalah alam-alam ghaib yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk percaya kepada alam ghaib, tapi bukan percaya kepada hantu. Yang kita set kita, mindset kita, alam ghaib ni hantu, setan semua tak. Tapi alam ghaib itu dalam Al-Quran, pada dalam sudut agama kita adalah yang kita sebutkan tadi. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah, bila mana kita baca tahlil arwah kan, kita akan baca ayat 5 ayat surah Al-Baqarah kan. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yutuz zakat. Okey. Allazina yu'minu, orang-orang yang mana dia beriman kepada alam ghaib. Bahkan ulama tafsir kata alam ghaib yang kita sebutkan tadi, syurga, neraka, dosa, pahala, malaikat, apa semua tu, benda ni yang kita nak percaya dulu. Benda ni yang kita nak letak dalam iman kita dulu. Barulah kita kata nak cerita pasal benda-benda yang tahayul-mahayul, mengarut khurafat apa semua tu, yang sebenarnya bukan dari landasan Islam. Yang kita selalu dimomokkan, sana gelap je ada hantu, nampak misteri rumah je belum rumah, kan. Itu semua alam gaib bagi masyarakat kita lah. Tapi yang sebenarnya yang kita perlu faham adalah alam gaib itu benda yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW yang telah Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi masyarakat kita ni memang dah terdidik sekian lama lah, daripada keturunan-keturunannya, tidak ada kitab pun, tapi atas kepercayaan. Dia orang kata petua tu lagi lama daripada ilmu. Jadi dia berpegang kepada, kalau dengar salakan anjing berpanjangan tu ada masalah, kalau dengar burung gagak ni pun ada satu malapetaka, bala yang akan menimpa. Jadi macam mana kita nak membezakan antara tahyul, khurafat dengan benda yang dibenarkan dalam Islam ni? Apakah benda yang menjadi kayu pengukur untuk kita pegang? Satu, kita sebutkan tadi petua tu, dalam masa yang sama kita tidak boleh menolak petua. Kita tidak boleh menolak apa-apa sahaja, maksudnya kita menolak secara buta-buta lah. Amalan orang terdahulu, petua-petua orang terdahulu. Kadang-kadang petua-petua itu, kalau dia selaras dengan landasan syariat, maka kita boleh amalkan. Contoh macam
orang kata petua nak masuk kena akan masuk meminang dan sebagainya. Ada beberapa petua yang tidak bercanggah dengan syariat, maka kita boleh amalkan, kita boleh ikutkan. Tetapi kalau nak dikaitkan dengan tahayul, mahayul, nak kaitkan dengan benda-benda khurafat ini, sampailah kita katakan sebahagian daripada adat resam masyarakat Melayu dulu, kebanyakannya terlibat dengan perkara-perkara khurafat, tahyul dan sebagainya. Maka kalau itu dia bercanggah dengan landasan syariat, maka benda itu kita kena tinggalkan. Walaupun kita katakan ini dah diamalkan oleh nenek moyang kita, tok nenek kita dulu buat macam ni, buat macam ni kan. Jadi kita kata kenapa tak boleh pula zaman kita pula? Adakah zaman kita ni zaman moden ni kita tak boleh nak ikut dah petua-petua orang dulu? Kita kata kita tak menolak semua petua, tak menolak semua amalan, dan kita kata kena bezakan mana satu adat istiadat dan juga mana satu ibadat. Jadi dengan ilmu lah kita dapat menilai ini khurafat, ini tahyul mahayul, ini petua boleh amal, ini petua tak boleh amal. Memang betul orang dulu lebih makan garam daripada kita, tetapi dalam masa yang sama, jangan tinggalkan panduan syariat yang Allah berikan kepada kita supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dah menjawab segala benda, persoalan tentang apa contoh-contoh apa yang tahyul, yang khurafat, yang syirik tadi. Jadi saya lanjutkan lagi satu soalan. Ada juga orang yang memilih hari-hari yang dikatakan membawa bencana, kena pilih satu-satu tarikh, peralihan antara cuaca, peralihan antara malam ke siang, maghrib, waktu maghrib antu berkeliaran, tutup pintu, tutup tingkap, apa semua ni. Kadang-kadang kita dah bercampur aduk antara ibadat dengan adat. Jadi apa agaknya pandangan Ustaz lah tentang perkara-perkara ni yang boleh kita ambil dan mana yang kita boleh pakai dan mana yang kita perlu tinggalkan? Okey, macam kita sebutkan tadi, kalau dia bercanggah dengan syariat memang tak boleh diamalkan lah. Tetapi kadang-kadang kita tengok ada juga petua-petua yang tidak bercanggah satu, malah dia memberi manfaat kepada kita, manfaat kepada masyarakat, yang mana bagi kita mungkin ini cara kuno, mungkin ini cara klasik, mungkin ini cara dah ketinggalan zaman. Tetapi kesesuaian ataupun manfaat bila mana kita melakukan hal demikian, maka tidaklah menjadi masalah kalau dapat dibezakan antara adat dan juga ibadat satu. Yang kedua, kita tengok orang-orang dahulu ni, mereka tak ada teknologi macam kita. Kita nak pergi mana-mana, kita ada Waze, kita ada GPS, kita boleh carilah mana-mana arah apa semua, tekan je, type saja dah sampai ni. Okey, orang dulu-dulu dia terpaksa cipta satu ilmu, satu kaedah ataupun petua. Macam mana nak sampai kat tempat tu, macam mana, apa dia punya landmark, apa dia punya tanda-tanda, kita kata tanda-tanda. Okey, saya nak pergi ke Kedah. Okey, mesti melalui Perak dulu. Okey, mesti jumpa Gua Tempurung dulu, mesti jumpa Ipoh dulu. Jadi dia ada road, ada tempat untuk menjadikan rujukan untuk kalau dia nak pergi ke Kedah, daripada KL nak pergi ke Kedah, tiba-tiba tak jumpa Gua Tempurung, tak jumpa Ipoh, tiba-tiba jumpa Batu Pahat, jumpa Muar, ini dah sesat. Ini dah salah. Jadi itu sebagai contoh. Amalan-amalan jahiliah juga, zaman dulu juga, mereka menggunakan bintang. Sebagai contoh, bintang syiara. Dalam amalan jahiliah ni, bintang syiara ni bintang penunjuk arah, bintang GPS. Mereka tengok bintang syiara ni, masa kita cerita lah, bila mana dalam peristiwa hijrah, bila mana Nabi dikepung, Nabi dikepung oleh orang Quraisy nak bunuh dia semua. Alhamdulillah dengan takdir Allah, Nabi keluar dengan selamat daripada rumah dan Nabi pergi ke Gua Hira. Jadi macam mana dia orang ni boleh jejak Nabi sampai ke Gua Hira tu, nampak tapak kaki apa semua tu, arah mana, laluan mana, tujuan mana yang Nabi ikut apa semua tu, tak lain tak bukan dengan petua-petua amalan mereka. Mereka menengok bintang dan sebagainya, mereka menengok tapak kaki, mereka bau badan apa semua. Ini amalan-amalan yang klasik, yang tradisional, yang tak ada dah zaman sekarang. Jadi kalau benda itu tidaklah bercanggah dengan akidah kita, dengan syariat kita, tidak menjadi masalah untuk kita amalkan. So dalam masa yang sama, kalau amal tersebut, dalam masa yang sama kita tidak beriktikad, kita tidak meletakkan keyakinan, oh kerana petua aku inilah jadi macam ni, kerana macam ni lah jadi macam ni, orang ni kena dia selamat, orang ni dengar cakap aku lah dia selamat. Kita jangan tu, sebab semua benda yang berlaku itu atas izin Allah, dengan kehendak Allah.
Kita ikhtiar sama ada dengan petua. Contoh kata sakit perut, okey minum macam ni. Kalau orang dulu kata demam, sakit perut semua-semua, okey mungkin pakai ubat Panadol kan. Orang sekarang Panadol. Orang dulu tak jumpa Panadol, tak jumpa ubat, tak jumpa itu apa semua kan. Jadi dia ada petua, mungkin makan sirih ke, makan daun ke, makan jamu ke apa ke. Berbeza keadaan, berbeza zaman dan berbezanya kaedah. Matlamat sama. Matlamat yang sama, asalkan jangan bercanggah dengan Islam. Ada yang membaca surah-surah. Betul. Betul. Tapi bila kita dengar betul-betul surah tu, dia campur adukkan dengan segala yang menjaga puteri dipuja, gunung, hai mambang tanah dengan mambang. Kalimat la ilaha illallah. Dah campur ni. Ada campur ni. Itu saya rasa ada pilihan untuk kita lah. Betul. Satu lagi, kita berkongsi pandangan lah, sebab alam gaib ni memang dah sinonim dengan rakyat Melayu kita lah terutamanya. Saya rasa semua bangsa pun percaya benda ni, tapi berbeza cara kaedahnya. Macam kita dengan alam bunian. Okey. Bila sebut alam bunian ni adalah alam gaib. Alam gaib. Dan dia ni bermasyarakat seperti kita, bertubuh macam kita, tapi ada tanda-tanda yang membezakannya, serta negaranya tu lebih digambarkan dalam filem, dalam TV, satu yang bersinar, bersih, yang nampaknya orang kata lain lah dengan kita dapat agak dengan gambaran-gambaran yang diberikan tu. Kalau boleh Ustaz kongsikan pengalaman lah ataupun tahu tentang alam bunian. Saya sebenarnya tak ada pengalaman masuk alam bunian. Terus terang. Tak ada pengalaman masuk alam bunian. Okey, dia macam inilah. Dalam Al-Quran, makhluk gaib ni Allah ceritakan, kita ni dia ada dua tau. Dunia ni dia ada dua. Satu alam syahadah, satu alam gaib. Kita ni alam syahadah. Alam syahadah, alam nyata. Yang orang boleh nampak, orang boleh pegang, orang boleh tepuk tampar dan sebagainya. Ini alam syahadah. Nampak dengan jelas. Alam gaib ni benda yang tak nampak, yang kita sebutkan awal tadi lah. Cuma makhluk-makhluk gaib yang kita sebutkan, selain daripada yang Abang sebut bunian, alam bunian, lepas tu jin ke apa semua. Dalam Quran disebut jin je. Jin, syaitan, jin, iblis, itu dia alam gaib termasuklah malaikat. Tapi yang kufur kepada Allah SWT itulah syaitan, jin. Dan jin juga dia ada yang beriman dan ada yang kafir. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Wa anna minal muslimun wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Ada jin yang beriman, ada jin Islam, ada jin bukan Islam. Okey, jin yang Islam ini yang Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khitab ataupun perintah Allah SWT ni, Allah perintahkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk semata-mata untuk beribadah kepada aku. Maknanya syariat ini ataupun ibadah ini, ketaatan ini adalah ditujukan kepada jin dan manusia. Mana di situ menjadi dalil kepada kita, jin ini ada yang beriman, ada yang solat, ada yang bayar zakat, ada yang pergi haji sebagainya. Dia ada kehidupan, ada syariat mereka. Manakala yang bukan Islam, yang tidak Islam, yang jahat dan sebagainya, itu seperti yang kita maklumlah. Okey. Satu lagi yang alam bunian ni, berdasarkan pengetahuan saya lah ataupun berdasarkan ilmu saya, alam bunian ni dalam bahasa Arab. Bunian ni maksudnya bangunan. Binaan. Bunian ni bangunan atau pembinaan. Jadi orang Melayu kita dia ambil perkataan bunian itu, binaan ataupun kita katakan bangunan ataupun binaan itu, dan direlatekan pula dengan alam-alam gaib ni. Kita peribadi saya tak nafikan alam gaib ataupun alam bunian tu memang wujud, memang ada. Alam gaib wujud ada. Kita tengok dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sejarah bila mana Nabi Sulaiman mentadbir manusia, Nabi Sulaiman boleh menguasai haiwan-haiwan, bahkan jin pun tunduk daripada kerajaan jin pun duduk di bawah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan cerita Ratu Balqis dan sebagainya. Maknanya mereka ada kerajaan, mereka ada pembangunan, mereka ada masyarakat mereka sendiri. Macam kita kata tadi, bezanya Islam dengan tak Islam. Sampai ke alam Melayu saja yang namakan bunian tu. Kita pergi dekat negara Arab cakap, tahu tak alam bunian? Dia orang tak tahu alam bunian. Kita yang meletakkan nama. Sebenarnya alam bunian itu adalah alam jin. Alam bunian tu adalah alam jin. Orang yang kena sorok dengan alam bunian, orang yang kena sorok itu ini semuanya, dihilang ke apa, gaib ke apa, alam jin je. Dia kena sorok dengan alam jin. Betul ataupun tidak, yang ni kita nak cerita. Zaman Nabi SAW, zaman Nabi, satu hari Nabi pernah bercerita dengan isteri-isterinya,
termasuklah Sayyidina Aisyah, Nabi cerita tentang, kamu tahu tak cerita tentang kurafat? Nak tahu tak cerita tentang kurafat? Lepas tu isteri kata, apa itu kurafat? Mahwal kurafat. Apa itu kurafat? Maka Nabi pun cerita. Nabi kata, suatu hari ada seorang pemuda disorok oleh alam jin. Bahasa kita alam bunyan lah. Jadi zaman Nabi pun, zaman sahabat dengan Nabi pun, benda ni dah berlaku dah. Boleh berlaku. Dia ni, Nabi kata, orang ini, pemuda ini disorok dalam jin. Kita kata alam bunyan lah. Maka sampai beberapa ketika, orang ini dikembalikan balik ke alam nyata. Dikembalikan balik ke dunia manusia lah, alam manusia. Mana orang pun jumpa, orang kata kamu ni lama hilang, tak jumpa apa semua, orang duk cari-cari, semua keluarga duk cari apa semua, tiba-tiba muncul. Lepas tu dia muncul, dia ceritalah, sebenarnya aku disorok alam bunyan. Sebenarnya aku disorok oleh alam jin. Dia ceritalah, aku nampak satu kerajaan yang hebat, bangunan apa semua. Dia cerita, makan yang enak-enak apa semua. Alam bunyan, alam jin, alam bunyan. Dia cerita. Jadi bila cerita-cerita benda-benda yang pelik-pelik ni, orang pun dengar, tak masuk akal lah kan. Dia kata dengan teknologi. Padahal zaman tu belum ada teknologi lah. Dia cerita-cerita. Last sekali orang pun kata, inilah cerita kurafat. Ini cerita kurafat. Daripada situlah bermulanya perkataan word kurafat itu, berasal daripada nama seorang pemuda. Nama dia kurafat tu, nama dia. Yang suka bercerita tentang pelik-pelik. Jumpa orang cerita, aku pernah masuk alam bunyan. Jumpa orang, aku pernah masuk alam jin. Aku pernah kena sorok dengan bunyan. Semua cerita. Orang kata, inilah cerita kurafat. Inilah cerita kurafat. Sampailah lekat nama kurafat itu, sampailah kepada kita. Cerita ini dikisahkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini disuruh oleh Muhammad Tirmizi. Dalam sebuah hadis yang agak panjang. Dan hadis itu adalah sahih. Sebab tu kita kata, alam bunyan ni wujud tak wujud? Ada orang kata tak percayalah alam bunyan mengarut. Yang mengarut tu sebab kita letak nama. Masyarakat Melayu kita yang letak nama alam bunyan, tetapi tu alam jin. Sebenarnya alam jin. Dan dah berlaku sama Nabi apa semua dah berlaku dah. So alam tu wujud lah. Untuk kita bertemu orang bunyan ni, ramai orang tak pernah jumpa. Tapi kalau kita bertemu dengan orang boyan, ramai. Saya pun boyan dengan bunyan dekat-dekat. Satu lagi, Ustaz, kita nak cerita pasal tentang yang kurafat. Apakah hukum apabila kita percaya tentang benda-benda yang macam gitu, dan pernah juga dikisahkan daripada benda-benda yang hidup seperti sotong yang orang kata meramal Piala Dunia 4 tahun dulu, dan juga batu cincin, tangkal azimat yang boleh mendatangkan kekebalan bagi seseorang, jadi penawar penyakit dan sebagai orang kata pendinding bagi diri. Kalau kita percaya dengan benda-benda macam itu, macam mana? Okey, tak salah kalau kita katakan, bukan tak salah percaya, percaya tu dah memang dah benda-benda yang syirik lah. Okay? Tapi kalau contohlah dari sudut perubatan, kalau kita nak ikhtiar dengan menggunakan apa-apa amalan-amalan petua ataupun tradisional, klasik dan sebagainya, kalau benda itu kita tak meletakkan sebagai satu iktikad pegangan kita, maka itu tidak menjadi masalah. Sama juga kalau zaman moden pun, kita makan ubat, kita makan Panadol, tapi dalam masa yang sama, iman kita, iktikad kita, Allah sembuhkan. Makan Panadol itu untuk ikhtiar. Makan Panadol itu adalah ikhtiar kita. Tapi Allah yang sembuhkan. Ataupun saya tak naklah makan ubat moden, saya nak makan jamu je. Saya nak ambil petua ni saja. Saya nak ambil petua ni. Walaupun demikian, tetap iman kita jangan berubah, iktikad kita jangan berubah. Yang sembuhkan penyakit kita Allah. Itu betul. Kemudian itu kaedah dia. Jadi kita jangan letakkan ini sebagai asbab, batu cincin, air penawar sebagainya. Kita tak nafikan di manusia ni kadang-kadang, sebab di kalangan kita ada yang kita sebut sebagai wali Allah lah, yang Allah berikan kelebihan kepada dia. Kalau Nabi ada mukjizat, kalau para ulama ni dia ada karamah, ada kemuliaan yang Allah berikan kepada dia, bukan dia minta. Bukan kita nak minta, bagilah aku karamah, bagilah aku satu magic, satu perkara yang ajaib luar biasa yang boleh ting jadi duit, ting boleh kan, ting boleh hilang. Tapi Allah yang bagi dengan asbab dia ni sangat patuh, sangat dekat pada Allah Taala dengan amalannya, dengan zikir dan sebagainya, boleh jadi Allah berikan karamah kepada dia, macam para wali, ulama-ulama terdahulu, ulama Islam sebagainya.
Okey, yang itu manusia biasa ataupun para ulama ni Allah boleh bagi benda tu, tanpa diminta dan sebagainya. Baik, pada tadi soalan tadi tu, sejauh mana kalau kita nak beramal atau kita nak letakkan kepercayaan itu, yang menjadi kayu ukur tu adalah jangan sampai kita nak meletakkan satu kepercayaan, keyakinan benda ni lah yang sembuhkan aku. Batu cincin ni lah yang paling mujarab. Batu cincin inilah yang paling mujarab. Bahkan dia hanyalah semata-mata batu. Bahkan dia adalah semata-mata batu. Sama juga kalau kita katakan zaman moden, kita kata benda inilah yang banyak membantu aku, benda inilah yang banyak menyelesaikan masalah sebagainya. Ataupun kita bertuhankan kita bertuhankan duit kita. Duit lah selesai penyelesai segala masalah apa semua kan. Money is everything apa semua kan. Itu saja itu saja yang kita katakan, kita dah nampak kat situ, itulah antara amalan khuraf ataupun benda-benda yang syirik ataupun benda-benda tahayul yang mana kita meletakkan kebendaan itu yang boleh menyelamatkan manusia, menyelamatkan nyawa, menjadi pendinding ke, menjadi kebal ke apa ke. Ada duit kebal, ada duit boleh selamat kan. Berbeza zaman dulu, kau ada ilmu, ada tangkal, ada apa semua, boleh selamat. Tapi itulah zaman berbeza itu jadi lain lah. Tapi mesti kita letakkan, ikhtiar kena ada, usaha kena ada, tetapi etikad kita, iman kita, semua yang berlaku, yang bergerak, yang menyembuhkan, yang memberi mudarat, yang beri manfaat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, kalau kita berilmu dengan alam-alam gaib dan kita belajar dan kita terlampau mengkaji secara mendalam, secara detail, kita fokuskan kepada alam gaib dan kita mengamalkannya untuk kita memperolehi, kita masuk ke dalam gaib itu, sehingga kan ia menjadi satu tuntutan bagi dia untuk mengkaji lebih daripada yang lain tu. Macam mana agaknya tu? Dia macam ni lah. Macam orang nak belajar dalam perubatan Islam lah. Perubatan ataupun kita panggil sebagai paranormal. Mungkin dia nak jadi bomoh ke kan. Dia nak jadi pawang ke, ataupun kita kata dia nak jadi pengamal perubatan Islam lah. Maka sedikit sebanyak dia kena tahu alam gaib. Dia kena tahu nak baca apa, nak jampi apa, nak ruqyah apa semua. Orang Melayu sebut jampi. Dengan jampinya syirik lah kan. Tapi kita sebut sebagai ruqyah lah. Sebagai ruqyah. Benda itu semua Islam dah memberikan garis panduan. Kita boleh, mana yang kita boleh ambil. Jangan sampai kita melampaui batas. Ada orang mungkin dia terlalu syok. Dia terlalu syok. Dia terlalu taksub. Ataupun dia kata, antara belajar ilmu ni dengan ilmu ni, macam ilmu ni lagi berkesan. Ilmu ni lagi apa? Lagi nampak hebat kan? Ilmu kebal, ilmu terbang, ilmu baru ni ada orang nak belajar ilmu lipat bumi. Ilmu lipat bumi ni dia baca-baca zikir-zikir, doa je, pejam mata, dah sampai Johor Bahru. Wah. Tak payah bayar tol, tak payah touch and go, tak payah isi minyak apa semua. Kalau macam tu saya dah lama amalkan. Saya turun ke Mekah. Ke Mekah. Turun ke Mekah. Tu nama ilmu lipat bumi. Ada orang macam tu. Terlalu taksub dengan ilmu-ilmu ni sekian. Dan saya pesanlah, saya kata lebih baik kita utamakan ilmu fardu ain daripada ilmu-ilmu gaib ni. Melainkan kalau ilmu fardu ain kita dah mantap, syariat kita dah betul, amalan kita, zikir kita semua dah betul, okey, kita nak tambah ekstra. Kita nak belajar ilmu alam gaib. Mungkin kita nak tolong orang, niat nak tolong orang. Kita jadi sebagai pengamal perubatan, macam contoh Darul Syifa ke apa semua kan. Kita nak jadi pengamal perubatan, okey kan, mungkin ada orang yang tengah kena rasuk ke, kena histeria ke apa, mungkinlah bolehlah kita tolong sikit, baca-baca sikit kan, buat air tawar ke apa semua tu. Jadi kita pun belajar. Cuma jangan sama juga, jangan sampai kita terlalu taksub. Sebab dia syaitan ni, dia mainan dia sangat halus. Sampai tahap bila dia masuk, engkau lah yang punya ni. Kan? Wah, kau punya bacaan kau punya doa lah, kau punya jampi serapang, kau punya ruqyah ataupun jampi serapang kau lah, orang ni boleh sembuh. Orang ni boleh hilang histeria dia. Orang ni kalau kena gangguan ke kenapa ke, orang ni boleh sedar balik. Walaupun kita baca ayat Quran yang betul, ayat kursi ke apa ke, kita baca benda yang betul, ilmu yang betul. Ilmu yang betul, bukan ilmu hitam ke apa ke, ilmu gaib. Ilmu yang betul. Tapi kat situ syaitan boleh cocok. Dengan ujub kita, dengan bongkat, wah, aku punya ayat kursi paling berkesan. Orang lain baca Fatihah tak sama dengan aku baca Fatihah. Orang lain baca ayat kursi tak sama dengan cara aku baca ayat kursi. Aku baca sekali je, orang lain tu boleh sedar. Syaitan dia punya sangat halus untuk nak cocok kita. Sampai tahap kita jatuh syirik. Sampai tahap kita jadi
kita hanyut lah. Kita hanyut ke laut dan sebagainya. Lama-lama dah tambahlah lepas ayat kursi, tambah pula jampi-jampi yang lain. Hai mambang tanah, hai mambang putih, tambah lagi lah. Sebab nak tambah power. Ayat kursi ni ilmu satu Quran. Okey, nak tambah power kena jampi-jampi dulu. Gunung Semanggul, gunung apa semua dipanggilnya. Hai penjaga gunung Ledang, hai penjaga gunung lah. Dia semua dia seru-seru nak tambah power konon. Jadi bila macam tu dah campur aduk dah. Dah campur aduk dengan Quran dan benda-benda tahyul ni, maka itu dah jatuh kepada perkara syirik. Sebab tu kalau zaman-zaman dulu orang sangat para ulama sangat larang keras untuk kita nak belajar ilmu-ilmu ni, nak tengok ada orang yang layak belajar, layak tahu, ada dengan orang yang tak layak. Orang ni boleh belajar, orang ni boleh ni, orang ni jangan. Orang ni nanti mesti dihanyut. Orang ni mesti nanti ke arah sihir nanti. Nanti disantau orang, disantetnya orang, dibomohnya orang. Dia ulama mana dia tahu benda tu. Allah. Okay, sekarang ni lah kalau kita tengok dekat TV, kat filem, walaupun kita tak berjumpa dengan alam gaib, tak pernah berjumpa dengan jin, dengan apa orang kata yang kita tak diperlihatkan, tetapi dalam media kita dan TV, filem ni kita dilakonkan watak-watak jin, watak-watak yang kita rasa yang rasa kita macam watak-watak hantu ni semua. Tapi dalam masa yang sama kita melakonkan karakter-karakter itu dan kita menjadi sebagai hiburan bagi masyarakat. Tidakkah dia menjejaskan akidah kita, sedangkan benda ni kita tak nampak tapi kita lakonkan dan watak tu dimainkan pula oleh orang yang hidup lah. Baik, kalau dari sudut lakonan, dari sudut kita katakan Islam tak menggalakkanlah satu benda yang mungkin tak memberikan manfaat, bahkan bila menakut-nakutkan itu adalah satu benda yang kita katakan mudarat bagi masyarakat. Sebab kita bila mana kita dimomokkan dengan satu benda-benda yang tahyul, kita dimomokkan dengan benda-benda yang syirik, benda-benda yang khurafat dan sebagainya, yang menjadi kita katakan tidak wajar untuk kita memberikan perhatian, sedangkan banyak perkara-perkara yang lain yang kita patut tumpukan. Kalau kita pergi di negara-negara, kita katakanlah negara yang lebih maju daripada kita, tak kisahlah negara Arab ke negara Barat ke negara mana ke, ada setengah mereka tak ambil indah pun bab supernatural ni, benda-benda paranormal ni apa semua ni, bab hantu ke apa semua ni. Kata zaman sekarang mana ada dah. Okey, kalau kita tak beri peluang, kita tak promote dia, memang alam kita berbeza. Alam nyata, alam syahadah dengan alam gaib ni memang alam yang berbeza. Tapi kita bawa perwatakan dengan wajah, dengan muka kita yang bawa ke alam nyata. Kita menggambarkan suatu susuk tubuh yang menakutkan, rambut panjang berebang apa semua kan, terbang terapung di udara. Kita yang mempromotkan dia. Sedangkan kita tak dituntut untuk nak mempromotkan dia. Jadi lagilah mereka suka, lagilah jin-jin apa semua. Bahkan benda itu dari sudut negatifnya, masyarakat kita akan jadi takut. Anak-anak kita apa semua takut nak keluar malam, nak pergi surau, nak pergi mengaji apa semua tu. Akhirnya kita ngomong, jangan balik ni kan, kena ada hantu apa semua ni kan. Jadi bila kita dah meletakkan satu norma kehidupan, ataupun kita dah menormalisasikan budaya hantu tu dalam masyarakat kita, lama-lama habislah kita jauh ketinggalan dengan dunia yang serba lebih canggih, lebih moden dan sebagainya. Bahkan benda-benda itu langsung tidak memberikan manfaat kepada kita. Nak berlakon boleh, kita kata saja, nak berlakon jadi hantu ke, nak berlakon cerita seram ke apa, nak berlakon tu boleh. Tapi kita katakan ada benda yang lebih besar manfaat dia daripada kita selalu nak buat cerita hantu ke apa semua seram. Tak mendatangkan faedah kan. Okey, kalau abang sendirilah, berdasarkan pengalaman seram ni, kita nak balik kepada alam gaib dari sudut tafsiran masyarakat kita. Pengalaman ataupun mungkin pernah kena sorok ke kan, apa semua ke, alam gaib tu macam mana abang? Okey, saya dalam keadaan ni saya mengalami pengalaman lah. Semasa saya syuting cerita Momok di Temeloh. Jadi kami mencari lokasi ni adalah berdasarkan kepada risikan
dekat mana yang paling banyak berlaku benda-benda yang orang terjumpa hantu lah apa semua, maka kita dapatlah satu kampung nama dia Seberang, ada di Temeloh tu, dan jadikan sebagai lokasi kami syuting. Jadi dalam masa penggambaran tu dia orang punya budaya hidup dia, lepas maghrib dia tidak balik ke rumah, dia lajak pergi ke isyak. Lepas isyak habis doa baru dia akan keluar beramai-ramai dalam masjid, dia akan keluar berkumpulan. Jadi di jalan sampai rumah dia akan keluar lah, masuk rumah, masuk jalan sampai. So saya bertanya, kenapa? Saya kata benda ni dah berlaku lama dah. Sebab apa? Memang kalau dia terpisah daripada kumpulan tu, dia akan diganggu dan akan nampak benda-benda yang pelik apa semua. Benda tu berlaku sampai sekarang ni. Tidak ada orang keluar pada waktu malam. Lepas isyak tak ada dah keluar. Maknanya benda tu seberang senggang nama dia. Jadi di Temeloh. Jadi benda tu kita ambil dia, dan saya bila saya solat kat situ, kita ikutlah cara dia berjalan tu. Sampaikan ada orang yang sedang solat sunat pun kita tunggu. Untuk kita join sekali balik. Macam kita kan habis apa ke keluar lah, ada yang tak doa pun keluar. Tapi tak ada, dia tunggu. Saya kata bagus dia orang kat sini, rupanya itulah sebabnya. Dia jalan ramai-ramai masa saya kat sana lah. Jadi bila malam tu memang tak ada orang tengok kita syuting. Padahal kat situ semua artis besar-besar, termasuklah arwah Aziz Hatta, saya, Mak Mah. Tapi tak ada orang nak keluar. Kalau kita syuting di kampung lain, orang dah penuh dah. Orang syuting filem ramai. Mestilah nak tengok. Tapi bila malam je, syuting siang ramai, malam tak ada orang datang tengok. So ada satu scene yang mengatakan waktu kita main buai, saya tanya dengan dia orang kat mana tempat yang selalu dijumpa. Dia tunjukkanlah pokoknya, situ ada buai. Maknanya ini bukan cerita dalam filem punya lah. Tak ada, ini kita nak buatkan scene tu. Scene kan. Kita tengoklah apa yang berlaku. Dia kata kat situ ada buai. Memang ada buai. Dan lepas malam, lepas isyak ke apa semua, dia orang selalu nampak dia orang berbuai. Jadi scene tu kat situ. Saya tengok memang tak ada orang. Tapi akhirnya saya ternampak satu orang pakai kain pelikat, dia gulung sampai kat paras lutut, paras betis, berlengging, dia peluk tubuh, kaki sebelah berdiri, sebelah lagi dia tongkat kat batang kelapa. Maknanya dia berdiri satu kaki lah, satu kaki dia tolak. Kita tengok. Saya cakap dengan dia orang, siapa kata tak ada penonton? Tu ada seorang. Okey. Kenapa orang kata malam orang tak datang tengok? Maknanya tak ada orang datang tengok kita syuting lah. Saya kata tu ada kat pokok. Semua nampak. So kamera pan kat dia. Bila suluh kat dia, tengok dalam monitor tak nampak. La ilaha illallah. Nampak pokok kelapa. Tapi bila tengok ada. Mata kasar nampak ada. So budak kameraman cik dengan yang jaga monitor, nampak ada orang. Bertubuh hitam, nampak rangka dia. Macam orang biasa, orang kerja teruk lah maknanya. Rambut dia kusam, kerinting. Saya dapat bayangkan. Dia peluk tubuh. Dia kata, tengok dalam monitor tak ada. Tengok betul ada. Okey, rap. Tutup. Satu. Lagi masa nak balik, saya ada kerja di KL. Dalam masa yang sama saya syuting di Temeloh. Saya orang kata di antara yang watak utama lah dalam cerita Momok tu. Momok the movie. Saya balik KL. Lepas Temeloh, ada atas highway, dalam 10 minit perjalanan daripada Temeloh, saya bawa Nazar. Pembantu saya bawa, saya duduk sebelah sini driver, saya belah sinilah. Saya tengok cermin side mirror. Saya sampai mirror, ada orang ikut sebelah. Maknanya kat mirror tu gambar dia. Cermin tu lah. Saya tak berani nak toleh badan dia. Saya tengok dekat mirror tu gambar dia. Saya tengok pembantu saya. Rupanya pembantu saya dah lama tengok side mirror tu. Saya kemudian lah. Jadi saya tengok dia, saya tengok side mirror, saya tengok dia tengok saya balik. Anak buah saya tengok saya balik. Lepas tu kita buat tak tahu, kita diam kan. Sampai kat Tol Gombak, saya tanya, nampak tak apa yang aku nampak? Dia kata dah sampai bersembang. Dia kata dia dah nampak lama dah. Sama ada dia terbang, sama ada dia apa, tapi dia tetap kat situ. Paling tidak pun dia jauh, dia dapat balik. Jauh dia dapat balik. Itu masa balik pada syuting. Balik daripada syuting dalam pukul 1 lebih lah.
Jadi saya tak pernah pun cerita benda ni dekat halayak. Saya dengan anak buah saya, dia tahu kalau saya nampak seorang mungkin tipu atau hayalan sebab kita penat. Betul. Tapi kalau dia dah sahkan dia nampak daripada awal lagi dia dah nampak. Diikut kita satu. Dan yang lain-lain tu kalau nak cerita saya kata tak sempat kita untuk sini. Betul. Sebab saya di antara orang yang tidak percaya. Saya di antaranya. Sebab itu ada orang nasihatkan saya, kalau tak percaya jangan sampai menghina, kalau percaya jangan sampai taksub. Tak percaya jangan sampai menghina. Kalau tak percaya jangan sampai menghina. Tak percaya jangan sampai menghina. Kalau percaya jangan sampai taksub. Itu dia cakap dengan saya. Dan saya diperlihatkan satu persatu. Dan kadang-kadang saya berkongsi dengan orang juga, takut saya ni dipukau ke, saya dia ada alam yang antara sedangan tidak ke. Saya bawa keluarga saya, pergi ke tempat tu, memang betul lah. Dia nampak, dia ambil lah apa yang dia hendak. Kalau kita hendak gelang, nak cincin, nak rantai. Tapi masalahnya sampai sekarang ni saya tak tahu. Kalau saya hantar kat kedai emas tu, saja saya tanya, dia tanya saya balik, ini emas ni harta lama, emas lama, dia kata. Dia tak kata 916 ke 999, dia kata ni emas lama. Dia bukan tiruan, tapi dia tak berani nak beli. Jadi kita simpan lah. Makna benda tu ada. Duit yang saya ambil pun ada kat saya. Saya ambil sekadar nak. Dia tanya saya berapa banyak. Dia kata sekadar untuk saya percayalah. Benda tu wujud. Saya dapat. Lebih kurang dalam RM90 lah. 10 ada 9. Tapi yang bawa saya pun dapat sebab saya. Kalau tidak pun diminta dia takkan dapat. Tengok rezeki. Jadi saya bagilah sama 3 orang tu. Bagilah langsung 30. Saya belanja 20. 10 lagi saya nak beli koyak. Jadi tak laku. Maknanya duit tu boleh beli lah. Saya dah pakai 20. Kalau tak koyak, saya dah beli dah. Jadi saya diperlihatkan. Saya jumpa benda tu apa yang Imam cakap, dunia alam gaib itu memang ada. Betul. Dan saya di antaranya yang bernasib baik lah. Saya berada dalam situasi yang macam gitu. Dan sekarang ni saya jadi orang yang percaya. Daripada tak percaya sampai saya tahu benda tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran pada Allah sebut innahu huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Alam ghaib ni, jin, syaitan, hantu apa semua ni, hantu tak ada dalam Al-Quran, jin, syaitan ni lah. Kita tak boleh nampak dia. Sebab tu kita rasa kita takut. Kita tak boleh nampak dia. Tapi dia boleh nampak kita. Dan kita boleh nampak dia dengan beberapa keadaan sahaja. Macam kita sebutkan tadi, mukjizat, karamah, ataupun ada orang Allah bagi dia khasyaf. Allah buka sedikit hijab dia, mungkin sekali dua sahaja dia boleh nampak. Sekali dua saja itu pun dah seram. Dia boleh terserempak ke, kena sergah ke, kena apa ke, dia boleh nampak. Tetapi benda itu bukanlah satu benda yang kita katakan memang manusia ada kebolehan boleh tengok alam gaib. Betul. Tak ada. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah sahaja yang tahu tentang alam ghaib itu. Kalau dalam surah An-Naml sebut apa? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard ghaiba illa Allah. Allah yang mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan juga benda-benda yang berada dalam alam ghaib ni. Kita nak tahu tentang meramal masa depan ke apa benda tu semua tu, benda-benda yang ni ada satu benda yang agak mengarut. Kalau kata dia ni boleh tengok nasib orang, dia ni boleh meramal masa depan, ini semua ni ini pawang-pawang bumbu ni apa semua ni, ini satu benda-benda yang mengarut. Sebab manusia takkan boleh tengok alam gaib, takkan boleh nampak alam gaib, ataupun nampak hantu jin setan sekalipun, nak kata rasa boleh rasa lah. Contoh-contoh tiba-tiba remam bulu roma. Kenapa remam bulu roma? Saya rasa seram lah kan. Ada lah tu. Kan? Itu terasa. Kalau ikut betul. Kalau ikut logiknya ilmu perubatan Islam, kenapa boleh jadi macam tu? Sebab syaitan ni api. Kan? Jin syaitan ni kan dicipta daripada api. Jadi bila dia hampir pada kita, dekat pada kita, tu yang panas tu. Bahang tu terasa bahang panas bergema ni kan. Itu kita rasa. Tapi nak sampai ke tahap kita nampak tu mustahil.
Kecuali Allah bagi sekejap je. Allah bagi. Tengok. Nampak? Berani ke takut ke apa kan? Atau kita tu, ni boleh buat kawan ni. Sudah. Itulah, ramai orang kata hantu tapi tak ramai orang yang jumpa. Betul. Dan ada satu lagi, Ustaz. Saya diberi satu barang lah, maknanya jenis kayu. Kalau kita pegang kayu tu, dia letak asid, kita celup asid tangan kita, tidak akan kesan. Okey. Tapi kalau dia ambil kertas, letak kat asid, kertas terbakar. Dia nak menunjukkan bahawa asid tu memang bahaya. Dia ambil kayu, cucur kat asid tu, memang terbakar. Kertas memang keluar api. Nak suruh saya celup jari kat asid, saya tak berani. Saya tak berani. Tapi dia kata pegang celup. Antara percaya dengan tidak. Saya bukan nak celup sangat, dia ambil tangan saya, paksa celup. Tapi tak ada apa-apa. Saya celup lagi tak ada apa-apa. Dia kata jangan lepas. Saya ambil pendekatan bahawa dia kata ini ada kadam yang jaga. Pada saya kadam ke, jin ke, tetap juga kategori jin jugalah. Jadi dia kata begitulah kalau pegang. Dan dia kata jangan percayakan kepada kayu ini, percaya kepada Allah izinkan. Sebab kayu ni kalau kita sebut ada ayat di Nabi Sulaiman punya tu, dia kata dia akan memberi satu kelebihan pada kita. Jadi antara percaya dengan tidak, itulah keadaannya. Dan satu benda juga, itu mungkin wallah alam lah, dengan izin Allah benda itu jadi ataupun tidak. Dan satu lagi berdasarkan pengalaman jugalah, pengalaman apa yang dikongsikan kepada saya orang-orang yang terlibat dengan perubatan Islam dan sebagainya. Memang makhluk halus ni, satu memang mata kasar kita takkan boleh nampak, kan? Yang ayat saya baca ni, innahu qabilun min hasyaitan, itu mata kasar kita takkan boleh nampak. Even dengan kamera pun, dengan sebarang alatan untuk kita nak merakam CCTV ke apa, tak akan boleh dirakam. Kecuali kita nampak macam ada imbasan cahaya ke, ataupun nampak macam bayang-bayang ke apa ke, itu sikitlah sekadar je. Tapi nak rakam objek yang gaib, mustahil. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dekat media sosial ni, orang berubat kan. Orang berubat, ni kena histeria, masuk harimau, hantu saka apa semua tu kan. Dia pun rakam. Kan? Kita rasa betul ke ni kelakonan ni kan? Sebab dalam filem, kita tengok filem pun sama buat benda yang sama. Kan? Dia kata, ini live ni kan. Kalau bagi logik saya lah, memang benda tu tak boleh berlaku lah. Benda tu tak akan berlaku lah. Dan mungkin sedikit lah sebagai kita pun dah panjang cerita, panjang lebar kan. Sedikit yang kita boleh highlightkan berdasarkan alam gaib ni. Pertama sekali, alam gaib tu ada. Memang dia gaib tapi dia ada. Dalam Quran Allah ceritakan, kita dah sebutkan tadi apa semua, panjang lebar. Kemudian saya nak ambil ayat tadi tu. Percaya macam mana? Jangan taksub. Percaya jangan sampai taksub. Percaya jangan sampai taksub. Kalau tak percaya jangan sampai menghina. Jadi betul, kita ada batas. Manusia ni dia ada batas. Dan kita kena jaga batas. Jangan terlampau berani, jangan terlampau kita mana hantu mana? Main. Jumpa kan? Bukan main belagak kan, bukan main sombong. Jangan. Time kita ramai-ramai kita boleh cakap. Kan? Time diangkat kita terbang ke udara kan? Itulah. Sebab tak mustahil benda-benda ni berlaku zaman Nabi, berlaku zaman-zaman sahabat, Nabi-Nabi terdahulu pun semua Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sihir-sihir Fir'aun, sihir-sihir pengikut-pengikut Fir'aun. Bila mana Allah kata Allah sebutkan dalam Al-Quran, bila mana Nabi Musa datang, wa alqima apa yang ada tangan kamu wahai Musa, Nabi Musa kata apa? Qala hiya asa, ini ada tongkat, atawakkau ilaiha wa ahushu biha ala qadam. Lepas tu Allah kata apa? Campakkan tongkat kamu tu. Tongkat tu terus jadi ular. Ahli-ahli sihir Firaun pun datang. Campak tali-tali yang diputus-putus tu, tali jadi ular juga. Kat situ ulama kata, senang je nak bezakan mana satu mukjizat, mana satu sihir. Kalau mukjizat ular tu, sifat ular ni, dia maksudnya dia akan sifat ular tu, ulama kata dimakan balik semua ular-ular yang sihir tu. Sedangkan ular-ular tu hanya hayalan, dia hanya jadi ular tapi tak boleh buat apa-apa. Sedangkan ular ni siap boleh bergerak, boleh makan. Ini ularnya tu. Ini adalah mukjizat. Beza mukjizat dengan sihir. Zaman sekarang kata kalau mungkin ada benda-benda ajaib, benda-benda yang magic yang berlaku pada kita,
sama ada itu memang Allah izinkan satu, dan yang kedua mungkin orang menggunakan silap mata, menggunakan dia tutup pandangan hakiki kita. Kita pun terpengaruhlah dengan magic, dengan alam gaib sebenarnya. Dan kita tak nafikan magic ni memang boleh berlaku. Itu trik aja kan. Orang nak suruh itu suruh ni, itu trik je dengan kemahiran yang dia ada. Tapi kalau dia melibatkan unsur-unsur syirik tu, itu memang kita Islam tolak lah. Islam tolak benda-benda macam tu, benda-benda yang syirik benda semua. Jadi kita pun rasanya dah lama lah. Betul lah. Kalau nak cerita pasal alam gaib ni, rasa gaib kita. Betul. Jadi kepada hadir penonton kita sekalian, nampaknya setakat ni saja kita dapat berkongsi pengalaman tentang tajuk alam gaib, dan atas kupasan Ustaz tadi kita dapatlah sikit sebanyak untuk berkongsi. Jadi kita ambil sebagai iktibar, kalau tak percaya jangan sampai menghina, kalau kita percaya jangan sampai taksub. Sekian, kita jumpa lagi di program yang lain insya-Allah dalam program yang sama, Sembang Songkok Tinggi, sembang tak kosong tapi berisi. Sekian, wassalam.